Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ni adalah Abang nak cerita kat korang yang cerita seram. Ada 3 cerita seram hari ni. Memang menarik, disampaikan oleh 3 orang yang berbeza. Yang pertama dekat Johong. Johong tu di antara Jasin dan juga Tangkak. Dia ada pintu gerbang kat situ. Yang kedua berlaku dekat Gua Tempurung dekat Perak. Perak lah kot, abang rasa minta jangan silap geografi lagi, dekat Perak. Dan yang ketiga berlaku dekat satu hotel dekat Johor Bahru di bilik 1905, iaitu 1905. Jadi kalau korang nak tahu cerita pada mula sampai habis, tonton video abang akan ceritakan. Cumanya hari ni abang nak menyampaikan kegembiraan abang. Sejak akhir-akhir ni abang selalu jumpa dengan penonton-penonton abang. Selalunya kita jumpa dekat dalam komen, kita jumpa dekat alam maya, tapi kali ni abang jumpa dengan penonton-penonton channel abang di dunia sebenar. Abang tak tahu macam mana diorang boleh kenal abang pada awalnya, sebab abang pakai mask, tutup muka macam ni kan, macam pakai purdah nikab tu. Tapi bila abang berlalu depan diorang akan cakap, "Ni Abang Joe ke?" Tu abang pun tanyalah macam mana boleh kenal. Dia kata suara abang tak dekat tempat lain, agaknya suara besar macam kuda kot. Jadi dia kenal suara abang, boleh cam suara abang. Sekali tu jumpa kat kedai burger lelaki, yang satu lagi tu jumpa seorang kakak dekat kedai makan. Abang terpaksa minta dia turunkan mask sebab abang tak dengar apa dia cakap. Bila turunkan mask baru dia cakap, "Ni Joe si Penipulara ke?" Abang cakap, okay. "Macam mana akak boleh kenal?" Dia kata, "Dengar suara." Suara lagi. Lepas tu ada juga kakak dengan seorang makcik, dia buka kedai jual air. Lepas tu dia pun kenal abang. Nak tanya, dia kata, "Ni ada buat channel YouTube ke?" "Makcik selalu tengok, akak selalu tengok." Jadi macam abang rasa macam best gila sebab selalu jumpa dekat dalam alam maya, dalam YouTube, lepas tu dalam komen-komen. Jadi kali ni abang betul-betul jumpa dengan orang yang tengok YouTube abang. Abang rasa macam jumpa dengan family lah, dengan ahli keluarga. Melalut sikit kan, 2 minit abang ambil melalutnya. Jadi jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh seorang abang. Abang panggil dia abang sebab umur dia dah lebih daripada abang, dekat 50 umur dia. Abang Adi. Nama dia pun dekat-dekat dengan nama asal abang. Tapi tak apalah. Abang Adi ni dia cerita berlaku peristiwa ni sebelum PKP. Lebih kurang tahun 2000-an. Pada waktu tu, dia dapat jemputan kahwin dekat Tangkak hari Sabtu. Jadi dia bertolak daripada rumah dia dekat Melaka, pergilah ke Tangkak untuk menghadiri majlis kahwin. Bila dah sampai kat sana, dah habis majlis kahwin, dah jumpa saudara mara. Disebabkan jumpa saudara mara tu, dia tak dapat balik awal ke Melaka. Jadi dia bertolak daripada Tangkak ke Melaka lebih kurang pukul 11 malam. Okay. Dan pada waktu tu dia kata sepanjang jalan memang hujan renyai-renyai. Dulu dia masa kecil-kecil memang dia pernah dengar orang-orang cerita, kalau hujan renyai-renyai waktu petang atau waktu malam, jangan keluar. Waktu tu adalah waktu orang alam sebelah keluar bergembira. Korang pernah dengar tak cerita hujan panas dekat Tasik Dayang Bunting kan? Itu menandakan buaya putih nak keluar. Lebih kuranglah juga dia kata macam ni. Hujan panas ataupun hujan renyai-renyai pada waktu malam ataupun hujan panas pada waktu petang, itu menandakan waktu tu waktu yang disukai oleh golongan alam sebelah untuk keluar. Jadi bila nak jadi cerita ni, dia pun bertolaklah daripada Tangkak ke Melaka lebih kurang pukul 11 malam. Bila dia bertolak tu, sampai dekat satu pintu gerbang. Dia kata pintu gerbang tu terletak di antara Tangkak dan juga Jasin. Dekat pintu gerbang tu orang kenal kawasan tu sebagai Johong. Kalau tak silap abang, orang Johong nanti boleh komen Dikatakan dekat pintu gerbang tu memang banyak orang jumpa penampakan-penampakan yang luar biasa. Korang faham je lah kan. Jadi bila dia bergerak dengan keadaan hujan renyai-renyai, anak pula tidur kat belakang, lebih kurang pukul 11 malam, 11.30 malam. Dia dengan bini dia je lah yang berjaga. Abang Adi ni dengan bini dia dah berjaga lah. Nama bini dia panggil Kak As. Kakak As. Abang pendekkan jadi Kak As lah.
Jadi bila dia bergerak sampai dekat pintu gerbang Johong tu lebih kurang pukul 12, lebih sikit daripada pukul 12. Tak apalah dia bawa pelan-pelan sebab keadaan dah semakin gelap. Bulan dah tak nampak terang lagi dah. Jadi jalan tu dah jadi macam sangat suram. Daripada jauh, ni Pak seram ni. Daripada jauh dia nampak ada orang berjalan tengah-tengah jalan. Tapi bukan berjalan ke arah dia. Dia berjalan ke arah bertentangan. Maksudnya dia nak ke depan, orang tu pun berjalan ke depan lah. Bila dia dekat, dia ingat mula-mula sampah besar yang tungguk berdiri. Tapi bila dah dekat tu, bini dia menjerit lah, bang, tengok bang, orang, kanan, macam tu. Jadi Abang Adi ni pun ke kanan, kalau kereta jangan sampai terlanggar dengan orang tu. Ya, diorang nampak memang orang tu bukan lelaki tapi perempuan yang pakai, biasalah ada punya uniform dia, Mama Rockers punya uniform. Faham je lah, abang dah tukar. Ada peminat lah, ada penonton abang suruh tukar, abang tukar kepada Mama Rockers. Dia kata kalau Minah Rockers tu, Minah tu kan nama ibu Nabi Muhammad kan, tak sedap lah kan. Mama Rockers, sebab keadaan dia yang macam penyanyi rockers perempuan kan. Jadi dia pun, Abang Adi pun mengelaklah kereta daripada melanggar Mama Rockers tu. Bila dia mengelak, dia lalu macam melintas, bukan melintas, kita panggil macam melepasi Mama Rockers tu. Terus automatik isteri kepada Abang Adi, iaitu Kak As, terus cakap, kurang hajar punya betina. Macam tu lah juga. Kurang hajarnya betina, berdiri tengah jalan tengah malam. Baik tak terlanggar, kalau terlanggar terberanak aku nanti. Gitulah dia punya ayatnya lebih kurang. Marahlah Abang Adi. Dia cakap, awak ni mulut hati-hati. Awak tak nampak ni sekarang pukul berapa? Pukul 12. Logik fikir, mana ada orang keluar pukul 12 jalan tengah malam, tengah-tengah jalan. Kalau tak benda Allah tu, dah tersenyap benda dia. Sudah, dah terlepas lah bang. Dia dah terlepas cakap. Itulah. Cuba awak tengok belakang. Kot dia tengok dia tengah mengamuk kat awak. Lepas tu Kak As ni pun pandanglah belakang, toleh belakang. Korang tahu apa yang Mama Rockers tu buat? Dia cakap pinggang kan, dia tunjuk macam ni. Macam tu. Abang nak mengalir ala kamera macam tu. Macam ni lah. Gitu. Dengan muka yang marah, rambut yang mengebang-gebang. Lepas tu Kak As terdiam. Kak As pun pandang balik ke depan. Kenapa? Kata abang je. Bang rasa macam dia marah kita je bang. Macam mana dia boleh dengar bang? Saya cakap dengan abang je pun. Lagipun kita kan keretanya tutup kan, sebab aircon kan, tutup pintu tingkap kereta semua tutup, mana dengar. Lepas tu tergelak-gelak Abang Adi cakap apa? Itu kan makhluk alam sebelah, boleh tembus-tembus. Tak mustahil dia dengar awak cakap dia kurang hajar punya betina. Dah Kak As rasa macam takut. Alamak bang, jadi apa-apa tak nanti? Lepas tu kata Abang Adi, jadi apa-apa ke tak jadi apa-apa je, buatlah selawat Nabi, Allahu Akbar ke, zikir-zikirlah sikit, bagi petanda, bagi kekuatan dalaman kan, supaya benda tu tak mengikut. Jadi diorang pun bergerak sampailah kat rumah. Bila sampai dekat rumah, dah masing-masing penat, turunkan barang daripada kereta masuk dalam rumah, dah turun barang. Nak jadi cerita, anak bongsu kepada Abang Adi ni tiba-tiba lampinnya, pampersnya tercabut, air kencingnya tumpah, melempah. Jadi Kak As ni rasa macam marah gila. Dia pergi dekat anak dia, dia pukul bontot anak dia, pukul yang sepukul-pukulnya. Sampaikan Abang Adi rasa macam, kau ni dah kenapa? Mula-mula dia macam biarkan, tapi bila tengok Kak As ni kelepuk pukul kan, anak kau hajar, anak syaitan juga macam tu. Macam kesaruk lah, kerasukan. Kesaruk tu adalah bahasa terbalik kepada kerasuk dengan kesaruk. Abang suka sebut kesaruk, orang selatan ni. Macam kesaruk lah kakak tu. Dia tepuk anak dia, kelepuk. Sampai Abang Adi terpaksa pegang tangan bini dia, jangan bagi dia pukul anak tu lagi. Anak tu dah melalak-lalak lah, dengan kencing berak dah berterabur dah. Lepas tu bila Abang Adi pegang, dia tanya dengan bini dia, awak dah kenapa? Mempukul-pukul anak, tahu tak sekarang dah pukul 3 pagi, pukul anak lagi. Korang tahu apa yang jadi pada Kak As? Kak As terus mengilai.
mengilai. Sekarang ni pukul 12.30. Kak As terus mengilai. Abang tak nak buat bunyi, korang faham-faham je lah bunyi ni. Dia kata mengilai-ngilai, menjejes-jejes dia mengilai. Mengilai yang betul-betul. Masa ni barulah Abang Adi perasan yang sebenarnya isteri dia tu bukan isteri dia. Isteri dia dah kemasukan dengan benda lain. Lepas tu, dia pun tolak bini dia. Jauhkan daripada anak. Bila dah jauh daripada anak, Kak As mengilai-ngilai. Dia mengilai-ngilai sambil dia macam tu. Dia punya kepala dia melentuk sana, melentuk sini lah. Dah memang kesaruk bini aku ni. Terus Abang Adi cakap macam ni. Hoi, makhluk, engkau buat apa dalam badan bini aku? Lepas tu, terus benda tu tengok pada Abang Adi sambil dia cekak pinggang. Dia cakap apa? Bini engkau cakap aku perempuan Sundan. Mana tak aku marah? Dia kata. Lepas tu Abang Adi, lah, yang masuk ni orang yang tadi yang ditegur tengah jalan tadi ke? Lepas tu Abang Adi tak mengalah. Dia terus cakap macam ni. Dia dah takut tau, tapi nak buat macam mana? Dah tengah malam, takkan nak pergi kejut jiran. Tolong bini aku kerasukan, tolong. Takkan macam tu juga pula kan. Dia terpaksalah guna cerdik-cerdik akal sendiri. Dia cakap, engkau yang duduk tengah jalan tengah malam, kalau kena langgar, macam mana? Engkau sebenarnya yang dah menyusahkan orang lain, kau tahu? Dia punya akal-akal sendiri lah. Dia cakap, dia balas. Benda tu daripada diam terus besar matanya. Manusia ni pandai juga melawan aku. Dia balas. Tak kisahlah aku nak duduk tengah jalan ke, tepi jalan ke, yang penting bini kau tu yang bulut banyak sangat panggil aku perempuan sundal. Memang nak kena perempuan ni. Dia cakap macam tu. Lepas tu Abang Adi ni cakap apa? Kalau engkau rasuk bini aku, lepas tu bini aku pula rasa macam ada gangguan, bini aku lebih banyak baca Quran, lebih banyak berzikir, biar engkau terbakar. Jadi kau ingat, kau punya rasukan tu akan menyebabkan kita orang lemah. Tak ada, kita orang lagi banyak ibadah tau lepas ni, nak halau kau punya pasal. Terdiam naklah tu. Alamak, cerdik juga orang ni, agaknya lah dalam hati. Dalam hati agaknya lah dia cakap macam tu. Lepas tu benda ni terdiam. Terus dan waktu tu Kak As tu melentuk jatuh. Bila dia jatuh, Abang Adi pun pergilah kat bini dia, tepuk-tepuk muka. Cakap, awak okey tak ni? Lepas tu kata, kenapa? Dia kata, kenapa saya punya muka macam sembab kita mesti kebas-kebas? Dia kata, lepas tu kata Abang Adi, tak apa, jangan risau. Kita minum air, dibacakan selawat Nabi pada air tu, dibagi minum. Dan sejak daripada tu, selang dalam 3-4 hari, kata Abang Adi dan juga Kak As, diorang boleh nampak benda tu kelibat-kelibat perempuan dalam rumah tu. Tapi setiap kali pun Abang Adi akan azan di setiap bilik. Lepas tu dia buat pagar rumah sendiri pakai air garam dan juga air yasin. Dan Alhamdulillah lepas 3 hari benda tu tak nampak lagi. Tapi moralnya story ni, kalau nampak benda-benda tengah jalan jangan ditegur-tegur. Lebih-lebih lagi kalau kita panggil dia sundal ke apa, memang dia akan, bukan apa, dia akan rasuk kita. Jadi itu berlaku dekat pintu gerbang di Johor antara Jasin dan juga Tangkak. Cerita pertama tadi dah tamat, abang sambung dengan cerita kedua. Cerita kedua ni diceritakan oleh seorang abang juga umur dia 50-an, namanya Abang Zaini. Kisah ni berlaku pada tahun 1995 dekat satu kawasan. Kawasan ni dah tak ada tau. Dekat jalan highway di Perak yang dekat Gua Tempurung tu. Mengikut kata Abang Zaini, kawasan tu sekarang dah tak ada lagi lah. Jalan tu dah tak digunakan sebab berlaku tanah runtuh setahun ke sebulan selepas berlaku peristiwa yang diorang alami ni. Cerita dia macam ni. Pada tahun 1995, Abang Zaini dengan tim dia ada kerja dekat Sungai Petani, Kedah. Lepas habis kerja, diorang pun balik lah. Konon-kononnya nak balik ke Kuala Lumpur lah. Diorang naik van kenderaan. Diorang naik van syarikat. Diorang naik van syarikat. Ramai-ramai lah 4 orang. Kata Abang Zaini, ada Abang Zaini, ada Wak. Lepas tu ada kita panggil Ali dengan Ahmad lah. Abang lupa nama dia. Okay. Jadi, diorang pun bergerak lah. Diorang bergerak balik daripada Sungai Petani nak ke
Kuala Lumpur. Dalam perjalanan tu, tiba-tiba satu tayar diorang punya van tu rosak, bocor, pecah, lebih kurang macam tu. Sampaikan diorang terpaksa berhenti, tak ganti dengan tayar spare. Bila dah ganti dengan tayar spare, teruslah berjalan. Nak jadi cerita, bila jam menunjukkan pukul 2 pagi, lebih kurang macam tu, 1 pagi lebih nak ke 2 pagi, betul-betul waktu diorang tengah guna jalan tu melintasi puncak Gunung Tempurung, Gua Tempurung, Gua Tempurung, dan tu juga tayar van diorang pecah kali kedua. Tapi yang pecah bukannya tayar spare, tapi tayar yang memang sedia ada. Jadi bila tayar ini dah pecah, macam mana nak berjalan? Tayar spare dah tak ada kan? Dah tinggal 3 tayar, memang dah tak boleh jalan lah. Diorang pun berhentilah tepi. Bila diorang berhenti tepi, diorang nampak seberang jalan ada RNR. Jadi sementara tu diorang pun telefon lah dengan pihak Plus. Ini Highway Plus tau. Telefon dengan pihak Plus. Atau pihak Plus pihak Plus apa nak cakap flash. Pihak Plus kata diorang tak boleh datang awal sebabnya banyak sangat kereta yang breakdown pada malam tu. Memang takdir tak berapa nak elok lah waktu tu lah, Allah nak menguji kan. Jadi diorang pun terpaksalah tunggu. Bila tunggu dalam van ramai-ramai 4 orang, lama-lama jadi panas. Keadaan bila ramai sangat, walaupun kawasan tu kawasan berbukit, tapi bila dah ramai sangat dalam satu van, dia dalam keadaan yang panas kan, suhu dah jadi panas. Jadi 2 daripadanya pergilah konon-kononnya, kita orang nak lepak dekat RNR kat depan tu, ada wakaf, kita orang nak tidur kat situ, kau nak ikut tak? Dia kata. Tapi Abang Zaini dan juga seorang kawan dia, kata Ahmad lah, kata kita orang tak nak tidur, kita orang tak nak pergi dekat RNR tu, kita orang nak tunggu kat van ni. Kalau korang berdua nak pergi, korang pergilah, dia kata. Jadi maksudnya terpecah 2 orang melintas jalan pergi ke RNR untuk tidur dekat wakaf, 2 orang lagi duduk dalam van untuk jaga barang-barang kepunyaan syarikat, termasuklah Abang Zaini. Jadi Abang Zaini ni tidur dekat kawasan pemandu, dekat tempat pemandu. Dia pun buka lah pintu sambil nyalakan hazard light yang lampu berkelip dua-dua tu kan, untuk mengelakkan daripada kemalangan. Kereta tak banyak tau waktu tu, bas ke kereta tak banyak melintas, lebih kurang pukul 2 pagi lah macam tu. Jadi tengah-tengah dia tidur tu, Abang Zaini tengah tidur, yang seorang lagi kawan dia tidur dekat belakang van. Tengah-tengah dia sedap nak lelap tu, tiba-tiba dia nampak sepasang mata, biji mata tengah mengintai macam ni lah, tengah mengintai dia lah. Nampak sepasang biji mata, dan biji mata tu bersinar kekuning-kuningan. Lepas tu dia pun tenung, ni hantu korang. Dia pun terkejut, dia bangun. Bila dia bangun, benda tu pula pun macam terkejut tengok dia tau. Abang Zaini terkejut tengok dia, benda tu pun terkejut tengok dia. Benda tu pun teruslah memunculkan diri. Rupanya bukan benda hantu, rupanya wak. Lepas tu Abang Zaini cakap, "Wak, kau kenapa tiba-tiba mengendap-mengendap aku tidur? Kau ada apa sebenarnya? Kata kau nak pergi dekat wakaf tu, tidur dekat sana." Lepas tu Wak tu cakap, "Aku sebenarnya datang sini nak ambil beg." Tapi dalam hati Abang Zaini, kalau benda tu, makhluk tu tak adalah berborak-borak macam ni kan, ini mesti bukan makhluk tu, ini betul-betul orang lah, dia kata. Dia cakap, "Kau nak ambil beg yang mana?" Dia kata. "Aku nak ambil beg ular," dia kata. Dia kata dalam banyak-banyak beg ada satu beg coraknya macam ular. "Aku ambil lah dekat, buka lah pintu, kau ambil. Tapi aku nak tanya, kau nak buat apa beg ni?" Kata. "Beg ni aku nak buat alas-alas bantal nak tidur," dia kata. "Okey, tak apalah, ambil lah." Jadi Abang Zaini pun nampaklah kawan dia si Wak tu buka pintu belakang, lepas tu ambil beg, lepas tu dia pikul beg tu. Dia bukan jenjeng, dia pikul beg tu. Lepas tu dia bergerak. Dia tak cakap apa-apa, dia terus tak tutup pintu van, dia terus bergerak. Tapi yang Abang Zaini pelik, kenapa dia bergerak ke arah dalam semak? Patutnya dia mestilah bergerak ke arah RNR. Sebabnya dia ke arah RNR tadi kata nak tidur sana kan. Tapi kenapa si Wak ni bergerak dalam semak? Lepas tu dia pun panggil lah, "Wak, apa hal kau tu bergerak dalam semak?" Lepas tu dia cakap apa?
dia tak cakap apa-apa, dia senyap macam tu je. Abang cakap, dia tak cakap apa-apa, dia senyap macam tu je. Lepas tu Abang Zaini pun jengah-jengah lah kan, mana Wak ni dalam gelap, tapi dah lama-lama, lantaklah Wak nak duduk dalam gelap, mungkinlah dia kata, mungkin Wak tu nak kencing dalam gelap. Lepas tu barulah dia pergi dekat RNR sebelah sana, konon nak tidur. Jadi Abang Zaini pun sambunglah tidur. Tapi waktu Wak nak tidur tu, dia terfikir-fikir tau. Dia kata benda yang datang tadi Wak ke bukan. Sebabnya satu, dia punya bibir dia pucat. Dua, dia punya kulit dia macam keputih-putihan. Dan Wak tu kulitnya coklat. Macam pelik juga. Dan yang ketiga, paling ketara ialah rambut lah, mata Wak pada waktu tu tak ada cahaya, tapi matanya bersinar kekuning-kuningan. Nampak macam berkelip-kelip mata dia. Tapi bila ajak berborak, waktu dia nak ambil beg tu, dia borak lah, Wak, ada tak orang plus telefon kau ke apa ke kontak-kontak? Dia pun cakap tak ada pun, tak ada siapa pun. Habis Wak dia kata, kenapa kau nak ambil beg ni? Kenapa kau tak ada pakai lengan je, pakai bantal kecil ke, kau ambil barang sikit tu, tak payahlah ambil beg. Dia tu Wak macam boleh cakap, aku memang saja nak berbantalkan beg ni cantik, jadi lagipun beg ni memang sesuai jadi bantal tidur. Berborak-borak, itu yang Abang Zaini berfikir-fikir daripada awal tadi. Orang ke bukan? Ke Wak betul? Ke Wak jelmaan? Tapi lama-lama bila terfikir-fikir dengan badan penat, dia pun tertidur. Bila dia tertidur, esok paginya subuh dia pun tersedar. Bila dia tersedar, dia tersedar tak lama daripada tu, datanglah kereta tarik, towing lah, kepunyaan Plus. Lepas tu Plus pun tariklah dia orang punya van. Lepas tu Abang Zaini berjumpalah dengan Wak tu dekat kawasan wakaf seberang jalan, kawasan RR tu kan. Dia tanyalah, Wak malam tadi, Wak, kau ada ambil beg kan? Beg tu mana? Wak pun bela-bela. Beg apa? Dia kata, yelah, beg ular yang kau cakap kau ambil malam tadi, kau letak mana? Dia kata, aku tak faham apa kau cakap. Aku semalaman tidur kat sini, ambil beg apa bendanya. Lepas tu kawan dia orang yang nama Ali tu pun cakap lah, betul lah Zaini, Wak tak ada ke mana-mana, Wak tidur ni dekat wakaf ni dengan aku, dia tak ambil beg pun. Kalau betul dia ke sana ambil beg, tak ada pun. Dah masa tu Abang Zaini cakap, weh korang, sebenarnya malam tadi tak payah abang cerita balik kan. Ni berlaku peristiwa tu. Jadi waktu pagi tu diorang pergi sarapan, kecoh cerita benda Allah ni. Rupanya diorang semua pernah dengar puncak Gua Tempurung, memang kawasan tu memang sangat famous dengan penampakan luar alam, benda-benda halus ni. Tapi tak sangka diorang terkena. Tapi muncullah, kata Abang Zaini, dia muncul dalam keadaan rupa Wak, bukanlah rupa sotong korita ke, membelit-belit pakai tangan dia kan, ataupun muncul gula-gula ke, dia muncul Wak lah. Atau ada juga dia orang berseluruh, dia orang muncul rupa Wak sebab Wak tu mungkin ada bela hantu raya ke apa benda katnya kan. Jadi sejak daripada tu dia orang jadi pengalaman yang menarik untuk dia orang ingat. Tapi nak jadi cerita, selang setahun atau selang sebulan, abang tak ingat, kawasan tempat dia orang rehat dan kawasan tempat dia orang berhenti van berlaku tanah runtuh yang teruk, menyebabkan jalan tu dah tak lagi digunakan, dibuat jalan lain. Jadi tak payahlah korang cari jalan tu, memang dah tak guna. Mengikut kata Abang Zaini, jalan tu dah ditutupi dengan pokok-pokok, alam dah ambil alih. Jadi sejak daripada tu, cerita tu jadi cerita antara diorang. Walaupun Abang Zaini sekarang dah umur 50-an, masih lagi segar dalam ingatan. Cerita yang seterusnya disampaikan oleh seorang abang juga. Abang namakan dia sebagai Abang Ali lah. Senang nak ceritakan, Abang Ali. Jadi itu abang ada guna Abang Ali juga kan. Kalau tak silap, abang dekat Jalan Ijuk, Abang Ali. Kali ni abang juga guna Abang Ali. Bukan apa, abang untuk mengelakkan dia daripada tersasul. Nanti kan takutkan nanti kalau tersasul, hari tu nak cakap nama lain, lepas tu pertengahan cerita tukar nama lain. Banyak kali abang jadi macam tu kan. Itu semuanya faktor penuaan agaknya, osteoporosis kayaknya. Osteoporosis tulang kan, bukan otak kan. Otak apa? Abang tak ingat lah. Abang bukannya orang abang tahu yang pelupa-pelupa ni apa, nyanyuk janganlah abang nyanyuk, abang muda lagi kot.
Baru 27 tahun, takkan nak nyanyuk kot. Tak apalah. Okey. Melalut sikit. Jadi cerita ketiga ni disampaikan oleh Abang Ali. Cerita dia macam ni. Abang Ali ada kerja dekat Johor Bahru. Dia daripada KL. Jadi dia cakap dengan bini dia, jomlah kita alang-alang, saya ada kerja kat Johor Bahru, mohlah kita ramai-ramai bercuti kat Johor Bahru. Tapi nak jadi cerita, dekat Johor Bahru tu memang ramai abang-abang kepada isteri si Abang Ali. Abang Ali punya isteri, banyak abang-abang dan adik-adiknya di kawasan Johor Bahru. Jadi bila dengar macam tu, sukalah bini dia cepat-cepatlah bersiap. Jadi dalam kereta tu dia planning lah apa aktivitinya. Tapi bini dia cakap macam ni, abang nak pergi kerja, abang pergilah. Saya ni nak pergilah menyinggah rumah Abang Long, Abang Ngah, Abang Alang, Abang Uda, Kak Leha, Kak Jah, semualah. Saya nak melawatlah rumah adik-beradik dan saudara mara saya kat kawasan Johor Bahru tu. Tapi suami dia cakap, habis takkan nak tidur rumah dia orang kata. Kita tidur hotel lah, dia kata dengan bini dia. Tu kata bini dia, kenapa nak tidur hotel? Abang Ali cakap, dia ni selalu pergi JB. Jadi, dia dah kenal dengan orang-orang hotel tu. Dan kebanyakan orang-orang hotel tu memang akan bagi special discount kat dia kalau dia menginap dekat hotel tu. Sebab dia menginap dekat satu-satu hotel bukan 1 hari. Tapi kadang-kadang makan masa sampai 7 hari. Jadi memang alang-alang dah pergi Johor Bahru, takkan nak tidur rumah saudara mara kan. Pergilah tidur dekat hotel, bercuti dengan anak-anak yang ada kolam mandi, swimming pool. Bolehlah anak-anak bergembira. Bapak cuci mata. Kat JB kan banyak mak saleh orang Singapura kan. Orang Singapura yang Chinese kan. Melayu taklah. Yang mak saleh Singapura selalunya. Chinese pun tak juga. Chinese kebanyakannya sekarang dah lebih pemalu kan. Jadi kebanyakannya orang-orang putih Singapura dan duduk Singapura kadang-kadang pergi JB kan, dia orang mandi dekat swimming pool kan, dipakai yang mencolok mata, yang agak ketat-ketat sikit. Jadi bapak-bapak memang sukalah. Dia lepak-lepak tepi kolam, katanya ambil angin kata. Abang pernah jumpa, melalut sikit abang pernah jumpa ada seorang pakcik tu bergaduh dengan makcik tu. Pakcik tu cakap dia nak lepak kat tepi kolam, dia kata nak ambil angin. Dia ramai pakai begini, angin lah tu, kepala angin pakcik tu dapat. Okey, tu melalut sikit abang melalut sikit. Jadi Abang Ali ni pun pergilah dekat satu hotel. Hotel ni abang tak nak bagi tahu tapi hotelnya sangat tinggi dekat Johor Bahru tu. Sampai dekat hotel tu, dia cakap dengan pengurus tu, dia kata dia tak buat apa-apa reservation, booking pun tak ada buat. Boleh tak dia nak ambil bilik suite? Bilik yang ada bilik, ada dapur, ada ruang tamu. Ada tak? Dia kata dia boleh disanggup bayar 7 hari. Direct 7 hari dia sanggup bayar. Kata tuan punya hotel, atau salah, tak kata pengurus hotel ada satu bilik suite. Tapi dah lama tak digunakan dan tak ramai pengunjung yang ambil bilik suite yang ini. Sebabnya bilik suite ni rasa besar, dia kata, tapi harganya murah. Lepas tu kata Abang Ali, okeylah, tak masalahnya. Dia cakap dengan bini dia, bini kata tak okeylah, tak ada masalah lah. Lepas tu dia orang pun pergilah buat bayaran dan dapatlah kunci. Bila dapat kunci tu, tengok nombor dekat kunci bilik tu 1905. Maksudnya tingkat ke-19 bilik nombor 5. Korang cari sendiri satu hotel kat JB. Ingat nombor ni 1905. Jadi dia ajaklah bini dia, jomlah naik atas. Dia kata kita regangkan badan dengan anak-anak ni semua. Bini dia cakap tak nak. Dia kata dia dah janji dah dengan balong dia, dengan Kak Long dia nak makan tengah hari kat rumah sana, nak lepak-lepak sana. Jadi tak sempatlah Abang Ali dan juga isteri dia ni pergi naik hotel. Dia orang pun lepas bayar duit registration, dia orang pun teruslah bergerak keluar pergi rumah Abang Long kepada Abang Ipah dia lah, Abang Long kepada isteri dia. Jadi dia orang lepaklah kat sana. Jadi bila dah sudah lepak tu, dia tanya dengan bini dia, tak nak check in hotel ke? Dia kata bini dia cakap nantilah, esoklah check in hotel. Malam ni abang sendirilah tidur dekat hotel tu kan. Tak tidur kan tak bayar, sayang pula kan. Lepas tu Abang Ali pun pergilah balik semula ke hotel. Dia pun pergilah naik ke tingkat hotel tu, tingkat 19. Sebab petang tu dia ada meeting dekat hotel tu kan, ada seminar lah kan. Jadi dia naik tingkat 19 tu, dia buka je pintu bilik yang nombor 5. Dia rasa macam satu angin panas rempuh badan dia. Waktu tu dia dah rasa, alamak, kenapa macam ni?
Ini mesti ada yang tak kena ni. Dia pun masuklah. Dia niat dia, kalau bilik-bilik macam ni, sama ada kita azankan atau kita semayangkan, supaya nak mengelakkan daripada benda-benda yang tak elok terjadi kan. Jadi dia pun cepat-cepat masuk dalam bilik tu. Ada ruang tamu, ada dapur, lepas tu ada bilik. Dia cepat-cepat pergi masuk bilik air, ambil semayang. Konon-konon nak semayang sunat. Lepas semayang sunat, buat semayang asar. Lepas semayang asar, terus je lah pergi seminar lah. Jadi dia pun lah, waktu dia nak ambil semayang tu, dia melintasi satu bilik. Bila dia melintas bilik, dia nampak macam ada seorang budak perempuan dekat atas katil, tengah berdiri. Seram pula abang rasa. Dia pun toleh 2 kali. Bila toleh, tak ada orang. Nampak macam ada budak. Tak apalah. Dia pergilah buka bilik air, dia pergi ambil semayang. Bila dia ambil semayang, dah sudah ambil semayang, dia patah balik ke ruang tamu. Konon-konon nak semayang kat ruang tamu. Bila patah balik kat ruang tamu, kali ni dia nampak budak perempuan berdiri tepi katil. Kali ni dia bukan ekor mata imbas-imbas. Tak, dia memang nampak budak. Dia memang nampak budak. Waktu tu dia macam terkejut gila. Dan bila terkejut, bila dia berdiri dekat depan bilik tu, dan dia nampak budak tu melintas kat dia, dan macam budak tu tembus badan dia. Masa tu dia rasa macam, astaghfirullahalazim, bilik ni ada yang tak kena rupanya. Tak apalah, cepat-cepatlah buat solat ke apa kan. Dia pun pergi kat ruang tamu cepat, dia teruslah angkat takbir. Konon-konon nak buat sembahyang sunat lah kan. Sunat apa? Sunat sebelum sembahyang asar kot. Tapi masa tu belum azan, dia kata. Sembahyang sunat untuk tolak bala gitu kan. Dia pun angkat takbir. Bila dia baru nak angkat takbir, korang tahu, budak tu melintas depan dia. Kalau abang, Allahu Akbar. Macam tu lah. Terkejut punya pasal. Macam tu lah yang terjadi pada abang Zaini. Terkejut dia, budak tu melintas komel laju lagi. Dia pun tak puas hati, dia sebelum dia start solat tu, dia cari sekitar bilik tu. Ada ke tidak budak ni? Cari bawah katil, cari dalam almari. Memang nak disepaknya budak ni agaknya. Dia tahu benda tu bukan budak tau. Benda tu adalah anak jin agaknya. Okey, tak apalah. Dia pun nak semayang sekali lagi. Dia pun angkat takbir, Allahu Akbar. Lepas sudah Allahu Akbar tu bacalah Fatihah lah. Al-Fatihah. Tengah-tengah baca Al-Fatihah. Ini seram. Tiba-tiba dia nampak kepala budak tu dekat tepi badan dia tengah menjengah. Macam anak-anak kita, abang belum ada anak lah, anak buah ramai lah. Macam anak-anak kita tengah jengah kita waktu tengah solat. Kalau anak kita nampak macam comel-comel. Tapi kalau benda Allah tu tengah jengah waktu solat, ada nampak comel? Memang tak comel pun. Jengah macam tu. Memang Allahu Akbar lah jadinya. Tengah baca Al-Fatihah aja, tengah-tengah Al-Fatihah tu, Allahu Akbar. Terkejut yang pasal. Tapi abang Zaini teruskan solat. Bila teruskan solat, dia dengarlah dekat belakang dia budak berlari-lari. Tapi bukan seorang. Dia kata macam ada 2 tapak kaki. Kedepak. Ini kedepak macam tu. Jadi dia teruskan semayang. Lepas semayang, belum sempat masuk semayang asar, terus dia keluar pada bilik tu. Dia terus pergi tempat seminar. Dia kata dia semayang dekat lobi je lah. Lobi kan selalu ada surau kan. Dia semayang dekat situ je lah. Dia tak nak semayang dekat bilik. Okey, dah habis seminar tu, dia pun baliklah rumah dia. Dia balik rumah dia nak cakap dengan bini dia lah. Tapi nak jadi cerita, bini dia ni memang daripada kecil macam Mimi yang abang cerita dalam Sumpahan Merapuh dulu. Yang boleh nampak benda gaib. Jadi itu yang terjadi pada isteri kepada Abang Ali ni. Abang cakap Abang Zaini. Terbalik, maaf lah Abang Ali. Jadi Abang Ali beritahu kat bini dia yang pasal peristiwa tu. Bini ni memang boleh nampak. Dia bawa lah besok pagi, bini dia pergi ke bilik hotel tu. Bila masuk je dalam bilik hotel, tergelak bini dia. Bini cakap apa? Wah, berani juga abang semayang bilik ni. Tu suami dia tanya, kenapa dia? Sebenarnya bilik ni ada 2 orang budak perempuan, dia kata. Budak perempuan tu melintas-lintas dalam ni. Saya memang boleh nampak jelas. Ini bukan anak orang ni, anak jin ni. Lepas tu tak sempat buat apa-apa, teruslah. Bini cakap, tak payahlah kita masuk bilik ni. Saya dah tahu bilik ni ada sesuatu. Kita tinggalkanlah dia. Memang ini bukan bahagian kita, bahagian dia. Lepas tu Abang Ali pun tutup pintu, pergi kat lobi dan akhirnya balik rumah. Jadi waktu dalam seminar tu, Abang Ali ada dah tanya-tanya dengan kawan-kawan dia yang sama dengan seminar. Rupanya kawan-kawan dia cakap pernah juga terjadi dekat hotel yang sama, di lantai yang sama, iaitu tingkat 19.
Tapi bilik lain berlaku benda yang sama, budak-budak melintas. Jadi dengan kata lain, bilik tu memang bilik yang misteri. 19.05 di salah satu hotel di Johor Bahru. Hati-hati kalau kau pergi Johor Bahru. Janganlah pergi dekat hotel. Boleh pergi ke hotel ni tapi bukan kat tingkat 19. Terima kasih dah menonton abang video terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Tentang 3 cerita disampaikan oleh 3 orang berbeza di 3 tempat yang berbeza. Dah lama abang tak cerita 3 cerita yang berbeza kan. Cerita kali ni panjang betul ni, dekat 40 minit. Jadi hingga berjumpa lagi, abang harap dia punya pengajaran adalah pengajarannya. Yang pertama pengajarannya adalah kita ni abang lupa cerita yang pertama pasal apa, walaupun baru cerita tadi kerana memang abang tak ingat. Tak apalah, kita anggap dia pengalaman. Pengajarannya adalah alam sebelah memang ada, kita ni hidup berjiran. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Minta maaf sebab abang ada kekurangannya. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.